Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kini saya bersiaran langsung di Tasik Ilmu UTM pada hari kedua berlangsungnya Majlis Convocation yang ke-64. Diharap agar semua pelajar dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak UTM. Selamat berconvocation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa tahun ni convocation ke-64 ni ada sedikit kelainan lah, di mana pada tahun ni para graduan akan mengambil ijazah masing-masing tanpa ada keluarga bersama lah. Maksudnya hanya para siswa Zah sahaja yang dibenarkan untuk berada di dalam dewan. Sedangkan sebelum ni kedua ibu bapa atau ahli keluarga boleh bersama. Jadi mungkinlah kemeriahannya kurang dirasai sebab selalunya bila kita kumpul kita perlukan ahli keluarga ni, kita selesa kalau ahli keluarga kita berada bersama. Walau bagaimanapun dia tidak akan mengurangkan kemeriahan sambutan majlis convocation. Sebab di pihak universiti juga telah berusaha untuk membolehkan para graduan untuk mengambil ijazah masing-masing secara fizikal. To be frank, memang berdebar sebab pagi tadi saya pun tertinggal handphone dan saya terpaksa pusing balik, dan masa tu dah tujuh suku dah kan. Tapi Alhamdulillah bila saya sampai kat sini, saya antara saya orang ketiga lah sampai. Jadi saya rasa saya tak terlambat. Walau bagaimanapun saya rasa macam looking forward apa peranan ketua pustakawan dalam sesi ni lah, dan saya rasa satu penghormatan kepada pengusahaan juga kerana kita diberi peluang untuk berada bersama-sama dengan urusan tertinggi universiti dan juga sempena majlis convocation. Okey, terima kasih. Untuk majlis convocation yang ke-64 UTM, kami telah bersama dengan Pusat Kesihatan Universiti dan bahagian keselamatan UTM untuk memastikan SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dipatuhi oleh semua staf dan juga para graduan. Begitu juga dengan petugas bagi memastikan persekitaran, keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam keadaan yang maksimum. Kita akan pastikan semua petugas diberi pendedahan awal berkenaan dengan untuk memastikan tahap persekitaran, keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Semua petugas sentiasa diberi pendedahan berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan sewaktu bertugas sepanjang majlis convocation UTM yang ke-64. Diharapkan program majlis convocation UTM yang ke-64 berada dalam keadaan keselamatan dan kesihatan yang maksimum. Begitu juga dengan petugas, mereka berasa gembira sewaktu bertugas dan sentiasa berada dalam situasi bekerja yang selamat, sihat dan sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kerana menerima rumah saya untuk ni. So perasaan saya memang inilah yang saya dan juga isteri saya tunggu-tunggu. Sepatutnya sesi convocation ni sepatutnya berlaku pada tahun lepas lah. Tapi kami terpaksa menunggu setahun setengah dan kami berasa sangat gembira lah sebab inilah yang kami tunggu-tunggu selama ni. Okey, saya mengikuti pengajian sarjana sains kejuruteraan mekanikal. So sepanjang pengajian saya dari segi fasiliti tu memang UTM pun kita tahulah memang lengkap lah dari segi saya buat dia punya lab apa semua tu memang nak cakap dia punya fasiliti tu memang cukup lengkap dekat situ. And then tahun lepas lah yang start dengan pandemik tu, saya sebenarnya semasa waktu tersebut saya tinggal lagi beberapa bulan untuk viva master project saya. So dekat situ berlaku masalah sedikit lah sebab saya punya thesis tu dia berkenaan dengan student degree dan data saya tak cukup, tapi daripada bantuan daripada saya punya supervisor, so dekat situ alhamdulillah lah dapat juga selesai saya punya masa. So dari segi fasiliti dengan kelas dia buat secara online tu semua
sangat bagus lah, UTM sangat efektif. Memang cabaran yang dihadapi memang sangat besar sebab kita jadi pandemik dia macam tiba-tiba je kan. So dekat situ agak masalah lah. Tapi benda ni kita kena adapt lah benda ni. Cepat, dan then UTM pun dia ambil langkah yang sangat efektif lah, sangat cepat. So kelas tu sebab saya serta ada lagi satu kelas dengan Prof Kahab, subjek dynamic macam tu. Lepas tu memang Prof pun sangat membantu dari segi kuliah apa semua. So tak ada masalah lah dekat situ. Okay, Alhamdulillah, saya rasa sangat gembira dan berbangga terpilih menjadi graduan Universiti Teknologi Malaysia. Dan saya bangga memegang nama alumni UTM. Dan insyaAllah akan membawa kebanggaan lah juga kepada UTM di luar sana. Pengalaman saya di UTM sangat best sebab saya pun menyertai Palapis. So di situ saya berjumpa banyak kawan-kawan yang saya rasa boleh dijadikan kawan seumur hidup lah. Alhamdulillah. Dan di semasa di UTM juga saya ditauliahkan sebagai lieutenant muda, dan itu satu benda yang pengalaman yang sangat baiklah untuk saya. Perancangan, okey, selepas graduate ni bukan sekarang saya meneruskan kerjaya saya dalam bidang yang saya minat, dan insyaAllah untuk teruskan berkembang, dan jika diberi rezeki untuk berbakti semulalah kepada UTM sebagaimana UTM telah bagi saya banyak peluang semasa belajar kat sini. Pesanan saya kepada junior-junior yang masih belajar kat UTM, ambillah segala peluang yang ada, jangan takut untuk mencuba benda baru dan explore potensi diri. InsyaAllah UTM dapat menyediakan pelbagai kemudahan untuk adik-adik semua kembangkan bakat kat sini. InsyaAllah. Hi, my name is Dashna from SKT. Today is my convocation for master's degree, and actually I've been here for 4 years during my degree, and I'm continuing my master's. And I would like to say thanks to my lecturers, families and friends and my classmates, because I had a tough journey throughout my studies, and they were beside me and gave all the motivation where I've been here today. And thank you to UTM. I love UTM. Nama saya Muhammad Taslim bin Rosli. Saya graduan degree kejuruteraan kimia. Nak kata mencabar tidak mencabar, tapi kita telah disusun oleh pihak UTM daripada Padang Kawat. Kita menaiki bas ke Dewan Sultan Iskandar, dan kemudian kita selepas habis bergraduan kita akan dibawa ke Tasik UTM dan akan pulang semula ke Padang Kawat untuk keluar. Dia lebih mudah berbanding dulu. Okey, perasaan saya sebagai seorang ibu, saya begitu teruja dan banggalah dengan kejayaan anak saya yang boleh mencapai sehingga dia convocation untuk degree dia lah. Saya rasa gembira lah kerana anak saya dapat menjejak kaki ke Menara Gading dan mendapat segulur ijazah bagi dia, yang mana dia juga salah satu daripada family kita orang mendapat ijazah dan juga akan menyambung selepas ini. Walau bagaimanapun, dia ni belajar di sekolah kampung, iaitu di sekolah menengah Senalin Negeri 9. Jadi sekolah kampung ni saya rasa tidak ada banyak kemudahan, tapi dia boleh berjaya sampai ke sini. Saya bersyukurlah. Okey, baik. Untuk makluman lah, untuk convocation kali ni, memang kali ni berbeza betul lah dengan sebelum-sebelum ni punya. Yang pertamanya, UTM ni kali ni telah buat convocation setelah hampir beberapa tahun tak dibuat lah. Okey, dan kali ni kita buat dalam keadaan kita dalam menghadapi pandemik COVID-19. Okey, jadi seperti yang sedia maklum, antara perbezaan terbesar convocation kali ni adalah semua graduan akan bergraduate tanpa kehadiran ibu bapa lah di sisi mereka. Sebelum ni seperti sedia maklum, sebelum ni pintu semua boleh masuk. Kita ada 5 pintu. Lima pintu ni boleh diakses oleh graduan dan boleh menemani graduan untuk majlis lah. Tapi sekarang hanya pintu ladang saja, iaitu pintu 3 yang dibuka, dan ada bezanya sekarang ni kita buat secara drive thru. Maksudnya kita keselamatan, ada mereka ibu bapa yang masuk akan berhenti di dataran, hantar anak mereka dan mereka akan keluar lah, hanya menghantar saja. Jadi graduan akan pergi ke DSI untuk majlis graduasi dan kembali semula untuk dijemput oleh ibu bapa masing-masing lah. Di samping itu juga kita ada jugalah penguatkuasaan SOP lah, seperti pemeriksaan suhu, cek 2 dos yang lengkap seperti mana arahan universiti, dan juga memastikan semua graduan yang masuk ni memakai mask dan juga mematuhi penjarakan sosial lah seperti sedia ada.
Okey, buat masa ni keselamatan kami perlu berada di sini bermula setiap harilah. Bermula 6 pagi kami sudah hadir di dataran. Untuk kami adakan satu panggil baris atau protokol, di mana pegawai akan memberi sedikit taklimat dan juga feedback lah daripada pengurusan untuk apa yang perlu dilakukan. Dan selalunya kami akan berada lebih kurang anggaran dalam 50 petugas lah, plus minus 50 petugas untuk bertugas sepanjang minggu graduasi ini. Okey, bagi kami pihak keselamatan tidak apa yang kami harapkan selain daripada kelancaran majlis saja. Kami mengharapkan supaya semua pelawat yang datang ni mematuhi peraturan. Di samping kami pun akan menyantunilah semua yang datang dan cuma berharap supaya tiada apa-apa perkara yang tidak diingini berlaku. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada tim Pusat Kesihatan Universiti, saya wakil Dr. Muhammad Syahrini bin Najmuddin. Sedikit sebanyak saya akan jelaskan tentang tugas-tugas yang digalas oleh tim Pusat Kesihatan. Sebelum bermula convocation lagi, tim Pusat Kesihatan telah sama-sama membantu dalam memberikan sedikit nasihat kepada universiti, terutama berkaitan dengan fasa-fasa COVID yang mana kita memerlukan beberapa SOP yang perlu dipatuhi oleh setiap staf dan juga para pelajar. Dan ketika berlangsungnya convocation pada kali ini, ia sedikit sebanyak memang terdapat beberapa perubahan. Kalau kita lihat dengan sebelum ini, tiadanya SOP yang disediakan dan kita bebas. Tapi pada kali ini kita memang tekankan beberapa SOP yang perlu diikuti, antaranya memakai face mask, cek suhu temperatur badan dan juga jaga jarak. Dan alhamdulillah setakat semalam tidak ada berlaku sebarang insiden-insiden yang tidak diingini, dan kita dapat memantau beberapa pelajar yang mana mereka masih tidak lengkap vaksinasi atas sebab-sebab yang tertentu, dan pihak kesihatan telah memberikan nasihat dan kita menyediakan test kit test kit saliva test kit untuk memantau tahap kesihatan sebelum membenarkan pelajar masuk ke dalam dewan. Okey. Sememangnya Pejabat Hal Ehwal Korporat ataupun melalui Pejabat Strategi Hal Ehwal Korporat memang sibuk dengan persiapan-persiapan awal Convocation 64 UTM kali ini. Pelbagai persiapan fizikal dan juga melibatkan media sosial telah dilakukan sebelum dan semasa Convocation inilah. Antaranya di media sosial kami terlibat dalam menzahirkan satu konten di platform TikTok dan di Instagram dan juga di Facebook rasmi UTM lah. Jadi itu antara peranan Pejabat Hal Ehwal Korporat di bahagian media sosial. Kemudian persiapan fizikal, kami terlibat dengan kerja-kerja promosi, antaranya menyiapkan banner-banner ataupun banting ataupun juga foto booth di merata-rata tempat, dan juga kami mempromosi UTM melalui Tugu UTM My Home dan juga I Am UTM. Jadi di situ tempat-tempat strategik seperti di pavilion juga kami siapkan dengan hiasan juga apa-apa saja tagline yang memang menjurus kepada persiapan convocation kali ini. Seterusnya pameran, kami membuat persiapan pameran di bangunan Chancery Sultan Ibrahim yang bertemakan convocation UTM ke-64 tahun ini. Jadi poster-poster berkenaan adalah berkaitan dengan pameran, upacara ataupun apa sahaja konten yang berkaitan dengan convocation ini. Jadi bolehlah datang ke mana-mana tempat yang telah disiapkan itu untuk sama-sama mempromosi Majlis Convocation ke-64 UTM kali ini. Okey, AMD sebenarnya daripada awal lagi persediaan
kami menguruskan jemputan graduan, kemudian memastikan graduan ni membuat pengesahan kehadiran ke majlis convocation, dan peranan paling besar adalah kita memastikan graduan ini dapat meraihkan hari-hari yang paling bermakna bagi mereka lah. Jadi dari segi selepas kehadiran tu kita akan proses peminjaman dan pemulangan jubah, pengambilan sijil, dan urusan-urusan yang mana sebelum ni hal ehwal rekod akademik tu telah selesai lah kiranya, dan graduan akan mendapat sijil masing-masing. Okey, untuk kali ini memang sangat besar cabaran dia. SOP kami berbincang, mesyuarat bersama untuk menyusun atur semula dari segi pendaftaran. Daripada awal pendaftaran tu, yang sebelum ni dahulunya pendaftaran tu hanya di sini, tapi kita buat perbincangan dengan bahagian-bahagian lain juga, dengan bahagian keselamatan dan lain-lain, untuk memastikan pendaftaran tu dibuat di pintu 3. Okey, so perbezaannya dari segi lagi satu dari segi peminjaman jubah. Peminjaman jubah dahulunya kita tak ada appointment, tak ada temu janji. Tapi mulai convocation tahun ini kita dah ada temu janji, yang mana kita menghadkan graduan untuk masuk ke kampus dan mengikut masa yang ditetapkan sahaja. Begitu juga dengan pemulangan, begitu juga dengan pengambilan sijil. Hanya pada hari yang ditetapkan sahaja mereka boleh lakukan apa yang mereka naklah pada waktu tu. Untuk yang jemputan, kita jemput 8,000 lebih, tapi yang confirm hadir dalam 5,600. Yang memang betul-betul hadir, dan masa pengambilan jubah juga 5,400 jubah telah diambil. Dalam tempoh 10 hari kita buka daripada 1 hingga 12 Disember. Kesemuanya selesai diambil, dan mungkin ada yang belum ambil tu kami akan attend pada awal pagi sebelum mereka masuk ke Dewan. Dari segi kelainan terutamanya dalam Dewan lah. Dalam Dewan kita boleh lihat graduan disusun aturkan mengikut jaraknya lah, dan kemudian dahulunya kedudukan mengikut nama. Kita susun graduan perlu beratur untuk perbarisan terlebih dahulu mengikut nama. Tapi untuk yang sekarang ni kita dah buatkan seat range. Maksudnya graduan fakulti tu dia boleh duduk di range tu tanpa ikut nama mereka lah. Tak perlu ikut abjad. Kalau dulu A sampai Z kena ikut abjad, dan sekarang ni dah tak perlu lagi lah. Jadi kelainan daripada segi susunan pentas tu lah yang paling ketara, dan saya nampak kat situ peranan pemandu graduan sangat besar lah, dan perlu memastikan bila sekarang ni kita menggunakan teknologi RFID, yang mana daripada inventory tu sendiri masa ambil jubah kita dah tagkan dengan nama graduan. Bila dia masuk ke dalam sini kita akan buat semakan adakah namanya betul sebelum naik ke pentas. Jadi perubahan tu sangat besar, dan kita akan berurusan juga dengan bilik konti lah. Bilik konti MC akan baca nama melalui apa yang telah dipaparkan. Sebab sebelum ini nama dibaca mengikut abjad, tapi sekarang ni mengikut graduan tu naik.